يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Mereka itulah orang yang buat perkara yang baik, mereka itu akan memperolehi syurga Aden. Syurga Aden ni apa? Yang bawahnya mengalir sungai-sungai. Kita tahu rumah zaman sekarang pun kalau yang paling mahal tu adalah rumah yang ada, mesti ada air dia. Kalau tak ada pun mesti ada artificial. Jepun suka buat kan, tiba-tiba ada kat rumah dia mengalir air. Itu fitrah manusia. Nak duduk kat chalet kat mana, mesti duduk yang tempi yang mesti nampak ada air. Yang itu mahal. Mesti tu ciri-ciri dia lah yang menyebabkan rumah lagi mahal. Kalau dia duduk dekat bukit-bukit, dia duduk tempat ada ni air terjun apa, itu akan lebih jadi mahal. Sama sekali orang buat pun artificial tu. Dan orang juga suka kepada apa? Suka kepada kebun-kebun, jannah kebun. Betul tak? Betul ada orang ada magazine kan? Apa magazine tu nama apa? Homes and Gardens. Kan? Ada kan magazine Mak Saleh punya. So itu menunjukkan manusia suka kepada benda-benda tu. Kita kata apa kebun dia? Kau tak tahu apa, kau tak ada taste. Orang yang ada taste, itulah yang dia minat. Dia minat kepada kebun, yang tempat yang cantik, adanya waterfall, adanya air. Dan Allah tahu fitrah manusia. So Allah kata mereka itulah yang memperoleh syurga yang mengalirnya di bawah sungai-sungai. Dan dia juga fokus kepada orang Arab Quraisy juga, sebab tempat mereka tak ada air kan. Orang-orang sahabat-sahabat Nabi kurang air, so rumah pun tak ada. Lepas ni tak terpaksa larikan diri pergi Madinah menumpang tempat orang pula. So Allah beritahu jangan risau, sebab nanti Allah akan sediakan kepada mereka syurga-syurga di mana mengalirnya sungai-sungai. Dan syurga itu mereka diberi perhiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau. Kenapa hijau? Adakah hijau untuk pakaian Islam? Kalau hijau Islam hijau. Tak, hijau ni sebenarnya menambahkan kecantikan lah, keindahan. Contohnya kita sendiri kan, bila dulu kan kalau kita selalu cakap tengok dekat komputer apa diorang suruh buat, dia suruh kita tengok pokok-pokok supaya mata kita tak rosak lah, supaya mata kita tak fokus terlampau lama. Dan kalau nak silap, ada juga perkataan yang kata apa, dunia ini apa, hijau kan. Manusia suka sebab dunia ni hijau. Apa maksudnya? Dunia ni penuh dengan daya tarikan, nampak green je. Kira orang WWF tu pun guna apa, semua Greenpeace, semua nak hijau biar nampak cantik. So kegemaran manusia mungkin begitulah, suka tengok benda-benda yang warna-warna yang lembut ke. Wallahu alam. Tafsiran sebenar Allah SWT saja yang mengetahuinya. Apa pun Allah cakap memang hijau. Mereka pakai apa? Gelang-gelang ya, gelang-gelang emas dengan mereka pakai pakaian hijau. Dan berapa Afsal dia kata emas, sebab di dunia ni orang lelaki dia diharamkan untuk pakai emas lah. Sebab kalau perempuan dia pakai emas bukan nak tunjukkan kemewahan sangat, sebab dia suka pakai perhiasan fitrah dia. Tapi kalau lelaki pakai, dia nak tunjuk dia kaya. Kalau lelaki pakai, dia nak tunjuk yang dia hebat lah. Perempuan tak semestinya pakai dia nak tunjuk dia kaya. Dia pakai sebab dia rasa cantik kot. Aku rasa cantik kan? Tapi bila lelaki pakai, dia jadilah lain, menunjukkan bahawa dia mewah. Sebab tu Islam tak bagi pun makan dalam pinggan emas. Sebab apa tak boleh makan dalam pinggan emas? Sebab apa? Sebab orang miskin ada yang tak boleh nak makan pun. Orang fakir tak boleh makan. Tiba kau senang-senang makan pinggan emas. Bukan kau makan pinggan pun, tapi terlampau mewah. Duit tu dia dihabiskan dengan benda yang tak patut. Jadi begitu. Jadi kat mana benda-benda semua? Benda-benda ini esok dekat akhirat. Mereka pakai pakaian hijau daripada sutra halus. Orang lelaki pun di dunia tak boleh pakai sutra halus, tak boleh pakai sutra dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas pelamin-pelamin yang indah. Maksudnya duduk buat apa? Duduk lepak-lepak. Dah dunia dah sibuk kan, letih dah duk kejar orang ni, duk lawan orang ni. Kalau zaman Nabi duk perang orang ni, duk perang orang tu semata-mata untuk mempertahankan agama Allah, maka Allah jadikan akhirat esok tempat berehat-rehat. Bukan berehat-rehat saja, kita buat juga benda-benda yang exciting, benda-benda yang pelik-pelik kita buat. Tapi kita buat bukan sebab terpaksa, kita buat sebab kita nak. Ada dalam hadis orang tu dia minta kepada Allah, dia nak bercucuk tanam. Sedangkan Allah dah bagi apa semua benda, dia makan benda dapat free macam tu je. Tapi nak cerita sebab apa? Hobi dia. Kalau kira agaknya esok suka menjahit lah. Tapi tak tahu lah apa kita jahit. Sebab apa? Bukan kerana terpaksa makan. Makan bukan sebab nak lapar pun. Makan sebab nak makan. Ini kata hidup untuk makan.
Esok memang macam tu. Memang kita memang buat benda yang kita suka. Dan Allah kata apa? Sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Tadi Allah bagi tahu apa untuk orang kafir, seburuk-buruk mereka dapat seburuk-buruk makanan, seburuk minuman dan seburuk-buruk tempat tinggal. Maka di akhirat esok untuk orang yang beriman, untuk orang yang sentiasa diperolok-olokkan pada zaman Nabi terutamanya, diperolok-olokkan, orang benci kat dia sampai suruh Nabi tinggalkan, kononnya sebagai orang kata sebagai syarat untuk masuk Islam. Maka Allah kata mereka ini nanti akan lebih senang daripada orang yang senang di muka bumi Allah, yang ingkar kepada Allah itu sebelum ini. Ini semangatlah untuk Allah bagi kepada orang yang bersusah payah, orang yang kata di dunia ni sebenarnya tak cukup, tapi Allah janjikan dengan balasan yang berkekalan. Bukan sebagai kita untuk tunggu je. Kalau tunggu saya takut tak dapat. Kena ada ikhtiar, kena ada usaha. Sebab apa? Allah memang jadikan bumi ni tempat kita berikhtiar. Allah memang jadikan bumi ni untuk kita berusaha dan untuk kita sentiasa berlumba-lumba untuk kita melakukan kebaikan. Kalau tidak, baik Allah biar Adam tu duduk, ataupun biarkan kita dilahir di syurga sahaja. Jadi kita perlukan dunia ni, kita perlu cari kekayaan sebagai apa? Sebagai wasilah lah, sebagai apa? Sebagai alat untuk mencapai akhirat tu. Nak pergi haji pun kena pakai duit. Kan? Nak pergi zakat pun kena pakai duit. Jadi kita memerlukan harta, tapi harta itu kita gunakan dengan betul, dengan atas jalan Allah SWT. Kemudian bila dah habis, okey, menarik. Allah cerita pasal apa tadi? Allah cerita pasal mereka ni dah syurga ni, dia ada perhiasan, dia ada emas, dia ada kebun-kebun apa semua. Kemudian Allah buat perumpamaan mengenai orang yang mempunyai kebun. Sebab itulah yang manusia suka. Tadi Allah buat mukadimah lah. Pesanan-pesanan apa Allah nak bagi tahu. Okey, kalau buat jahat, rasanya neraka, ada minuman yang tak bagus, ada air yang menyebabkan akan terbakar muka, hangus muka, dan ada yang benda-benda yang baik, ada balasan yang baik. Apa saja yang kita dapat di dunia ni takkan boleh dibandingkan dengan apa yang Allah nak bagi dekat akhirat. Maka Allah dah bagi teori, Allah datangkan kisah orang supaya kita boleh ambil pengajaran. Ada teori, ada praktikal, ada teori, ada praktikal. Terus Allah bagi tahu, terus Allah cerita mengenai kisah, Allah buat satu perumpamaan. Wallahu a'lam, sama ada ni kisah yang memang berlaku atau Allah buat perumpamaan saja, wallahu a'lam. Tapi ada juga orang kata dia ni, dua orang ni dia namakan orang ni. Dari kita tak namakanlah, kita tak tahu. Sebenarnya Allah sedang menguji kita. Tadi awal-awal dari Allah dah cerita, Allah saja yang tahu benda gaib. Sekarang ni Allah datangkan kisah perumpamaan dua orang lelaki ni. Sebenarnya Allah sedang menguji kita. Yang kita nak sibukkan nanti apa yang kita dapat daripada pengajaran, atau kita nak tahu agak siapa nama orang tu? Kerinting ke rambut dia ke? Dua-dua Islam ke? Seorang kafir ke? Ada kata dua Islam dia ni. Siapa kebun ni macam mana? Kita duduk fikir-fikir, akhirnya kita tak dapat pengajaran daripada apa yang Allah nak sampaikannya. Jadi kita sedang diuji. So Allah kata apa? Allah kata apa? Sampaikanlah 32 tu. Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab. Kalau wadrib ni maksudnya Allah buat perumpamaan. Sampaikanlah lahum masalan, perumpamaan rajulaini. Bila kata rajulaini asal daripada perkataan rajulun. Bila kata ni rajulain kata kita kata rakaataini tu maksudnya dua rakaat kan, dua rukuk. Jadi ni rajulaini maksudnya dua lelaki. Apa kisah dia ni? Kisah lelaki ni, sampaikanlah mereka perumpamaan dua lelaki. Ya. Wadribillahu masalah rajulani ja'alna li'adihima jannata, dan kami jadikan bagi salah satu daripada keduanya dua kebun. Maksudnya seorang ada kebun, seorang ada dua kebun. Satu tak ada, satu ada lah. Siapa mereka ni wallahu alam. Yang seorang yang sini dia tambah kafir, sebenarnya kita tak tahu dia kafir ke tidak. Sebab bila dicerita pasal syurga neraka, seolah-olah dia mengakui ada benda tu. Jadi kita tak katalah dia kafir. Yang kurungan kalau ada dalam tuan-tuan punya tu, itu sebagai penafsiran orang yang buat ni lah, ataupun dia ambil penafsiran orang ulama ke. Tapi yang penting sebenarnya kita tak tahu. Sebab jadi harta ni bukan melalaikan orang kafir ni, orang Islam amat lalai.
kita boleh dilalaikan. Jadi kalau kita letak perkataan kafir ni senang, Allah tak letak, seolah-olah nanti kita melarikan, kita selamatlah, yang tak selamat ni orang kafir sahaja. Jadi kita tak tahu sebenarnya. Allah bagi perumpamaan 2 orang lelaki. Yang seorang kami beri 2 buah kebun a'nab, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara keduanya kebun itu kami jadikanlah ladang. Apa dia? Allah jadikan dia ada ke 2 kebun, jannatain min a'nab, daripada anggur-anggur, wa hafafnahuma binahli wa ja'alna bainahuma zar'a. Dia Allah bagi dia 2 kebun anggur, dikelilingi kedua kebun itu pohon kurma, dan di antara kebun itu kami jadikanlah ladang-ladang. Luaslah maksudnya, sangat-sangat luas. Seperti mana Allah paparkan syurga tadi, Allah bagi tahu ada juga di dunia orang memiliki benda macam tu. Sebab tu ada orang dah tak nak masuk Islam, ada orang tak nak ikut Nabi. Dia kata apa? Aku dah ada semua di dunia ni. Yang kau kata kebun, ada dah. Yang kata anak pinak, ada dah. Kata bidadari, isteri pun ramai. Apa mana saja datang, dia orang kaya dia boleh dapat. Pasal kalau orang Quraisy, orang zaman dulu, dia tidak ada had kahwin. Pada zaman Nabi tu mereka tidak ada had. Sebab tu datangnya Islam hadkan sampai 4 saja. Tak boleh berlebihan. Dulu tak, kalau dia cerai pun cerai berapa banyak kali rujuk pun tak kisah. Jadi Islam datang untuk sekat benda tu jangan sampai berlebihan. Jadi Allah nak kata kat situ, Allah jadikan 2 buah kebun, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan antara keduanya kebun itu kami jadikanlah ladang. Kaya lah maksudnya, sangat kaya. So kiltal jannataini atat ukulaha walam taslim minhu syai'a. Kedua-dua kebun tu ada hasilkan buah. Kita kadang-kadang kita tanam pokok durian, kadang-kadang nampak macam nak ada, tapi lala dia kekal macam tu je, tinggal putih je, tak nampak pun duri dia nak keluar. Ada orang tanam-tanam, dia harap kalau dia mati pun dia kata tak apalah, nak cuci abang makan, tapi akhir tak nak cuci pun tak abang makan, tak timbul-timbul dia tak keluar-keluar. Tapi yang ini ada. Memang Allah buat jadi di kebun dia menjadi dua-dua pun ada kebun. Tempat dia sangat subur lah. Dan buah dia tak berkurang pun. Wa fajjarna lahuma nahara, dan kami mengalirkan di tengah kedua-duanya sungai. Okey, no wonder lah, sebab apa? Tempat dia memang ada sungai di tengah-tengah dia. So maksudnya kawasan dia memang subur. Sumber air dia memang ada dekat situ. Bila manusia melihat kepada sesuatu yang dia nampak hebat, yang dia rasakan milik itu milik dia, maka dia akan mula melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tak jaga diri betul, dia akan nampak apa yang ada depan tu hasil daripada usaha dia, hasil daripada ikhtiar. Sebab nak ada kebun pun kena tanam, kena tanam kena ada biji benih. So dia rasa sebagai apa yang dia buat tu sebagai dia punya masterpiece lah. Ramai orang kata apa, kejayaan aku ni adalah hasil daripada keberkatan usahaku. Tidak. Sebenarnya apa yang kita buat ini, yang kita jaya ini adalah atas apa? Ketentuan Allah SWT, atas apa yang Allah perkenankan untuk memberi kepada kita, untuk mengurniakan kepada kita, untuk menguji kita, seperti kata Nabi Allah Sulaiman, untuk menguji kita sama ada kita syukur ataupun kita kufur. Itu sahaja. Semuanya ujian. Senang ujian, susah pun ujian. Baik. 34. Wa kana lahu samaru faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azru nafara. Dan dia memiliki kekayaan yang banyak, maka dia berkata kepada kawan yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. Sebenarnya kalau kita tafsirkan, takkanlah dia terus pergi kepada yang itu. Maksudnya dia berbual-bual lah, tapi Allah tak rakam lah. Ini bukan kata rakaman perbualan, tapi Allah ambil isi penting. Boleh dikatakan mereka ni mungkin sahabat lah, berjiran ke apa, mereka bercerita-cerita, contoh kita lah kan, zaman sekarang cerita duk banding-banding. Aku hari tu baru beli kereta, kereta baru cantik, BMW apa serius apa. Basikal kau macam mana? Okey. Dia nak masuk lah. Dia nak menunjukkan bahawa
Dia ada. Motor kau macam mana? Dia ada nak kata macam ni. Contoh dia kata, aku punya kahwin nak kau kahwin mahal betul lah, cerita. Anak kau itu bukan kahwin dekat ni ke? Kat Dewan. Dia ada. Ada tak orang macam tu? Ada. Contoh cerita anak mami dia tunjuk gelang dia tu. Dia tak buat apa pun, dia tunjuk gelang, dia tak cakap apa-apa pun, tapi kita tahu apa dia punya motif dia nak merendahkan orang lain. Ada je benda. Kalau nak Islamik sikit, anak aku dah hatam 3 kali dah. Anak aku dah baca ni, kadang-kadang kita dengar kan buat lagi ibu-ibu kita. Ada membandingkan tujuannya untuk merendahkan orang lain. Itu berlaku. Allah tunjuk kat kita realiti. Ada orang suka membanding-bandingkan kepada dengan orang lain dengan tujuan untuk merendahkan orang lain. So sini dia kata apa? Hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. Kita tak tahulah apa kisah asal dia cerita panjang lebar, tapi akhirnya dia cerita kat sini, dia nak bagi tahu harta dia banyak, dicerita kepada kawan dia yang seorang tu. Siapa dia? Wallahu alam, kita tak tahu siapa mereka. Kemudian dia cerita tu dekat sampai situ, dia cerita wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, dan dia masuk kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri kerana angkuh dan kafir. Itu tambahanlah. Sebenarnya dia masuk kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri. Apa dia? Qala ma azunnu an tabida hazihi abada. Dia masuk kebunnya dengan sikap merugi sendiri kerana seraya berkata, aku rasa kebun ni takkan binasa selama-lamanya. Soalnya bila manusia dia ada tengok pada dia, seolah-olah ada manusia dia rasa dia akan hidup selamanya. Walaupun kadang-kadang manusia tu dia tahu dia akan mati, tapi perbuatan dia tu seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya. Dia tak kisah kepada halal haram, dia tak kisah bila sampai waktu solat, dia tak kisah pun. Dia rasa macam tak ada apa-apa. Jadi sikap dia sendiri, walaupun ada orang dia tahu ada akhirat, tapi dia buat seolah-olah dia tidak adanya hari pembalasan itu. Dan orang ni pun kata, aku rasa kebun ni takkan binasa. Dia tak kata aku rasa aku akan hidup selama-lamanya. Dia kata apa? Aku rasa kebun ni takkan binasa. Maksudnya kalau dia mati pun, dia akan mewariskan pada anak-anak, cucu cicit dia semua dengan harta yang banyak. So kekayaan dia, kemegahan dia akan terus berkekalan lah selama-lamanya, walaupun dia telah pergi. Dia tak kata aku akan hidup selama-lamanya. Dia kata apa? Harta ini akan kekal. Asalnya anak aku confirm 7 keturunan tak habis makan lah. Punya dia banggakan dengan apa yang bukan milik dia. Lagi dia kata, yang ni pun menarik juga. Dia kata apa? Wa ma azunnu sa'ata qa'imah, dan aku rasa kiamat pun takkan datang. Bila perasaan dia mula cinta kepada harta, maka perasaan untuk berpisah daripada harta itu telah mula ada. So dia kata, kiamat tak ada. Mana tadi kita ingat dia rasa macam, seolah-olah kita rasa macam dia rasa kebunnya tak hancur. Rupanya tidak. Rupanya dia rasa kiamat pun tak datang. Maksudnya kemungkinan ada dia rasa bahawa Allah akan hidupkan dia selama-lamanya. Sebab berdasarkan kisah orang zaman dulu pun, macam Nabi Nuh semua hidup dalam tempoh masa yang sangat panjang. Kalau kata berdakwah 950 tahun, umur dia bukan 950 tahun, mesti lebih. Takkan dia bawah umur 1 hari kan? Jadi maksudnya lebih. So mungkin sampai timbul rasa perasaan orang ni mengatakan bahawa dia akan seolah-olah kiamat tu takkan datang. Tapi dia berlapis juga. Dia kata apa? Wala'ir ruditu ila rabbi la'ajidanna khairam minha munqalaba, dan sekiranya aku dikembali kepada Tuhanku, kalau baliklah juga, pasti aku akan dapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. So dia banyaklah andaian dia. Pertama, dia rasa kebun ni takkan rosak, takkan musnah selama-lamanya. Yang kedua, dia rasa apa? Kiamat ni takkan datang lah. Ini juga sebenarnya kisah ni teguranlah kepada orang-orang yang tak percaya kepada datangnya hari kiamat. Tadi saja Allah dah sampai kepada kita adanya cerita pasal Ashabul Kahfi ni, untuk Ashabul Kahf ni untuk membuktikan bahawa Allah boleh menghidupkan orang yang telah mati. Sekarang Allah datangkan kisah di mana orang yang sedang diuji dengan fitnah yang kedua yang kita tahu. Fitnah apa ni? Fitnah berkenaan harta.
Tadi yang pertama fitnah agama kan, berkait dengan tauhid, berkait dengan agama. Yang kedua ini manusia diuji dengan harta. Dalam surah Al-Kahf ni diceritakan mengenai diuji dengan agama, diuji juga manusia ini dengan harta. Semua orang, tak kira dia miskin ke, tak kira dia kaya ke, tak kira dia beriman ke tak beriman ke, dia semua diuji dengan harta. Yang miskin rasa macam, kalau aku cukup-cukup ni, kalau bagikan habis pula. Jadi kedekut juga. Sedangkan salah satu cara untuk kaya adalah dengan banyakkan sedekah. Jadi kita pun jadi bila miskin pun diuji juga dengan harta juga. Ataupun di offer dengan benda-benda yang haram, kita terima sebab apa? Kita terdesak untuk mendapatkannya. Kita harap Allah tak uji kita dengan ujian harta. Sebab apa? Kadang-kadang mungkin bila kita diuji dengan kesusahan, contoh kalau kita sakit ke apa, mungkin kita kata tak apalah, aku bertahan lah. Tapi kadang-kadang kalau kena ke anak-anak kita, especially kalau anak-anak kita kecil ke apa, kadang-kadang kita sanggup untuk buat satu benda kepada orang yang kita sayang lebih daripada diri kita sendiri. Masa tu lah akan diuji dengan benda yang halal atau benda yang haram. Mungkin untuk kita tak kisah, tak apa, mati-matilah. Sampai masa nama aku nak ambil benda haram tu, tidak sama sekali. Tapi kalau diuji dia kepada orang yang kita sayang, itu godaan tu lebih berat. Sebab ia bergantung kepada melihat orang yang kita sayang itu menderita. Mungkin ketika itu kita offer dengan benda-benda yang haram, mungkin ketika itu kita akan terima. So manusia akan diuji dengan harta. Dan kita minta lah Allah tak uji kita dengan seberat tu lah. Kita minta Allah uji je. Harta, anak lagi, buah kehilangan buah, kematian orang yang kita sayang, antaranya. Bahkan dalam peperangan Allah uji, macam-macam Allah uji. So di sini Allah uji manusia dengan harta. Okey. Dia kata apa dia? Kita akan diuji dengan takut, lapar, jiwa dengan buah-buahan. Dan itu semua termasuk dengan material lah, benda-benda yang kita sayang. Dan antaranya Allah uji kita dengan harta. So Allah kata apa? Dia kata tadi, dan aku rasa kiamat tu takkan datang, dan sekiranya aku dikembali, dia confident, dia kata pasti aku dapat lebih baik yang apa aku dapat sekarang. So kawan dia yang seorang lagi tu, dia nampak yang kawan dia yang ini telah mula dirosakkan dengan diuji dengan fitnah harta, kemewahan, materi. Itulah perkataan sama ada dia kafir atau mukmin itu, ya perkataan itu ditambah dalam kurungan, tapi tak disebut sendiri dalam Quran. Itu yang dia jadi dipersisihkan dengan ulama. Adakah dia tafsirkan. Satu, kita sebenarnya tak tahu mereka ni siapa. Boleh jadi tak ada orang Islam, boleh jadi. Sebab apa? Macam mana kita boleh kata kita Islam? Sebab ada perkataan ni tadi, kalau aku dikembalikan kepada Tuhanku, boleh jadi aku dapat tempat lebih baik. Maksudnya dia ada knowledge juga. Dia ada knowledge juga tentang dia akan dikembalikan. Cuma perasaan dia kepada harta tu menyebabkan seolah-olah kalau boleh tak ada kiamat dah. Bukan maksud dia mula akan ada kiamat. Dia cuba refuse daripada apa ilmu dia yang dia dapat. Dia cuba ignore, dia nak mengabaikan ilmu yang dia ada sebab rasa sayang dan akan kepada harta itu. So kawan yang beriman kawannya berkata, sini tak tulis dia mukmin tadi, dia kata qala lahu sahibu, maka berkata kepadanya kawannya, itu saja. Kawannya, wa huwa yuhawiruhu akafartu billadhi khalaqaka min turab. Maka apa kata dia? Kawannya berkata kepada dia sambil bercakap-cakap, adakah kamu kufur? Maksudnya kufur ni apa? Adakah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakanmu daripada tanah? Ni seorang sahabat, dia datang, dia tak terus condemn lah, dia cuba menasihatilah. Kau nak ingkar ke kepada Allah? Dia tak kata kau ni teruk tu, dahsyat kau ni, tak, kau ni kafir ke apa, tak ada. Dia kata apa? Kau nak kufur ke? Kau nak ingkar? Kalau bahasa Arab kufur ni maksudnya ingkar lah. Adakah kamu nak ingkar? Dia gunakan sebagai pertanyaan. Dia tak tuduh, sebab orang tak suka dituduh.
So dia tanya, tak aku tanya je kan. Jadi maksudnya kita tanya. Penggunaan untuk kita menasihat pun dia kena adakah kaedah lah, benar berhikmah lah, kawan dia berhikmah lah kira. Walaupun sebenarnya maksudnya sama je. Dia nak tanya kau ni kafir ke? Kau ni dah kafir ke sampai bercakap benda macam ni? Tapi cara nak digunakan adalah berhaluslah. So digunakan sebagai pertanyaan. Akafarta billadhi khalaqaka min turab. Patutkah kamu ingkar kepada zat yang telah menciptakan kamu daripada tanah? Maksudnya manusia ni dia nak ingatkan bahawa kejadian asal kita ni hanya tanah saja. Kita tahu kalau Adam tu dia jadikan daripada tanah lah kan, dan kita ni manusia seseluruhannya dijadikan daripada, kemudian dia sambung summa min nutfatin summa sawaka rajula. Kemudian apa? Daripada setitis air mani lalu dia menjadikanmu seorang lelaki yang sempurna. So asal manusia adalah daripada tanah. Nabi Adam dijadikan daripada tanah. Keturunannya datang daripada air mani lah, daripada air yang hina. Nak menunjukkan bahawa manusia ni asalnya daripada air saja, asalnya daripada tak ada apa-apa pun. Kalau nak dibandingkan dalam banyak ayat Allah katakan nak dibandingkan dengan langit dan dengan bumi, tak boleh nak dibanding dengan kejadian langit, di mana kita lihat tidak ada satu kecatatan pun pada langit tu. Tak ada satu kecatatan pun. Jadi Allah nak tunjuk kenapa. So kawan ni nak kata kat dia, kenapa kita ni sebenarnya lemah, kita nak jadi orang yang ingkar kepada Allah SWT. Adakah kamu tak percaya? Adakah kamu lupa? Adakah kamu nak ingkar kepada Allah yang ciptakan kamu daripada tanah saja? Tanah yang tidak ada nilai di sisi Allah SWT. Kemudian Allah jadikan daripada setitis air mani, yang orang kata air mani ni tidak ada nilainya. Bahkan di sisi manusia pun tidak ada nilai pun. Lalu dia jadikan manusia, kamu sebagai seorang lelaki yang sempurna. Kemudian dia cakap, dia lanjutkan, lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Tapi aku percaya bahawa dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. Kenapa dia kata begini? Dia nak ingatkan balik kepada kawan dia bahawa Tuhan kita adalah Allah. Tapi kata akulah, Tuhan aku, dialah Allah. Tuhan aku tak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. Kenapa tiba-tiba dia kata pasal syirik? Ada ke cerita mengenai sahabat dia seorang ni sembah berhala ke? Tak ada. Ada tak? Kalau kita tengok betul-betul, ada ke dia syirik ke Allah kat sini? Dia angkuh. Bila dia angkuh, maksudnya dia menyatakan seolah-olah perbuatan apa kekayaan yang dapat itu adalah daripada kehebatan dia. So dia telah membandingkan dirinya sendiri dengan Allah SWT. Syirik lah. Contoh kita makan ubat, kita bagus ubat ni, kerana ubat ni lah aku sihat. Kita telah menyekutukan ubat tu dengan Allah. Ikhtiar kena ikhtiar, bukan kata tak boleh makan ubat, kena makan ubat. Tapi kita tak kata bukan ubat semua, kita kata Allah SWT, dengan izin Allah. Dengan izin Allah, melalui perantaraan tu Allah telah, asbab tu Allah telah menyembuhkan kita. Itu perbuatan dia syirik, sebab dia mengatakan seolah-olah apa yang dia buat, pekerja-pekerja ni barangkali ramai, kan dia kata pengikut dia ramai. So bila ladang besar, maksudnya pekerja pun ramai lah. Jadi menunjukkan bahawa seolah-olah dia menjadikan, sebab aku ada pekerja-pekerja yang hebat, pekerja-pekerja yang kuat, pengikut yang ramai, mereka ini yang telah menyebabkan kebun aku ni, kebun aku ni terus berbanuh. Apa itu kalau pokok bekas segabuga tu haiwan menjadilah cantik, green, subur. Baik. Okey. So Allah, dia kata, aku percaya dia Allah Tuhan aku, dan aku tidak mensekutukan Tuhan. Maksudnya kata walaupun aku miskin, tapi aku tidak mempersekutukan Allah SWT. Dia lah Allah, baik miskin baik apa, aku tak menyalahkan Allah dengan kemiskinan aku. Walaupun aku kurang harta, kurang anak, apa semua daripada kau, dia tidak menyebabkan aku kufur kepada Allah SWT. So dia cuba nasihat kawan dia, kata apa? Walaula iz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Dan mengapa ketika kamu memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwwata
illa billah. Sesungguhnya atas kehendak Allah semua ini wujud. Tadi kita disuruh sebut apa? Insya-Allah, dengan izin Allah. Bila kita lihat suatu benda yang hebat, kita kata apa? Masya-Allah. Masya-Allah. La quwwata illa billah. Kita nampak baby comel apa semua cantik apa pandai, kita kata masya-Allah. Sebab apa? Tidak mahu kita mensekutukan langsung dengan Allah. Sebab kecantikan, kehebatan bukan datang dari dia, semuanya datang daripada Allah SWT. Itu kaedahnya. Sebab kita sentiasa memuji Allah. Sepatutnya dikatakan sahabat, patutnya kau masuk dalam kabur ni, sepatutnya kamu masuk dalam kabur ni, kamu kata apa? Masya-Allah. Sesungguhnya kehendak Allah, la quwwata illa billah. Tak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Kemudian dia kata apa? In tarani ana aqal la minka malan wa walada. Sesungguhnya atas kehendak Allah dan tidak ada kekuatan kecuali kepada Allah, walaupun kamu menganggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Maksudnya kita ingat apa awal-awal tadi kita sebut apa? Kita ingat dengan kekayaan tu maksudnya Allah muliakan. Ada orang berpandangan macam tu. Dia ingat kalau Allah miskinkan dia, kalau Allah Allah kurangkan harta dia, dia punya ukuran dia material, maksudnya Allah telah merendahkan dia. Sebenarnya tidak. Ada masa Allah uji kekayaan ni untuk Allah uji. Tengok dia, Allah bagi kekayaan, adakah dengan kekayaan ni akan mendekatkan ya Allah, dia bersedekah tak? Adakah dia akan ada bila lepas dia kaya, dia ada masa dengan Allah SWT, ataupun dia menjauhkan Allah SWT? Semua tu Allah akan nilai. Adakah Allah akan terus kekalkan dia dalam nikmat tu, ataupun Allah akan tarik nikmat itu daripada dia. Dan juga kalau Allah bagi dia kemiskinan, Allah nak tengok juga adakah dengan kemiskinan itu akan menyebabkan dia kufur. Ada orang dengan kemiskinan dia salahkan Allah SWT, dia salahkan mak ayah dia salahkan ahli keluarga dia, salahkan keturunan. Kenapa tak kecil sampai dia tak dapat harta, mewarisi harta yang banyak. Akhirnya last sekali tak ada siapa dah dia nak blame, dia blame Allah SWT. So itu semua sebagai ujian daripada Allah SWT. Nanti orang akan datang pula nak offer benda-benda, nak offer apa? Nak offer harta yang tak baik, harta yang haram. Semua itu ujian Allah SWT. Contoh masa Ka'ab bin Malik, siapa tahu kisah yang pada Ka'ab bin Malik, yang 3 orang ni dia tak pergi berperang. Bila dia tak pergi berperang, perang apa tu? Perang Ahzab. Bukan. Perang apa tu? Yang perang masa saya tak ingat nama perang tu. Tapi dia tak pergi. Dia antara orang yang tak pergi. Maka orang yang lain, orang-orang munafik semua buat alasan, kata tak boleh pergi sebab ni lah, sebab tak ni. Dia mengaku daripada Rasulullah, 3 orang mengaku, aku tak pergi, memang tak ada apa yang melalaikan aku, melainkan aku tengok kebun-kebun. Maksudnya apa? Orang beriman pun boleh terlalai. Sebab kita tak berani nak mengatakan dia ni kafir ke tidak, sebab dia boleh diuji. So dia tak pergi. Sebab apa? Memang wallahi, dia kata kat Nabi, dia kata tak ada apa yang melalaikan aku masa aku nak pergi perang ni. Dia kata aku kuda pun ada, semua ada, kenderaan ada, harta ada, boleh beli weapon, tak ada masalah, semua ada, semua cukup. Tapi tak ada yang melalaikan aku, melainkan aku tengok kurma aku nak jadi. Rasa kalau tak ambil rosak pula apa. So dia duk berkira-kira nak pergi tak pergi. Dia rasa lepas dia ambil sebab tu sempat kau nak pergi, dia tengok dah terlepas dah terlepas. Akhirnya Nabi dengar dia punya pengakuan, yang munafik semua menipu, Nabi lepaskan. Tapi yang 3 orang ni sebab mereka mengaku, Nabi pulau dia. Kalau tak lebih kurang dalam Allah perintah dipulaukan selama 50 hari macam tu. Yang lain keluar. Yang lain tak keluar, duduk kat rumah. Dia ni muda sikit, dia keluar, dia pergi bagi salam kat orang tak jawab. Sampai dia panjat, dia bagi salam kat kawan dia semua. Sampailah akhirnya Allah memberi dalam surah Taubah tu, Allah bagi tahu Allah mengampunkan tiga orang tu kan, termasuk dalam hadis cerita Ka'ab bin Malik ni. Sebelum tu pun, selepas tu dia uji juga dengan harta juga. Dia diuji, kalau tak silap dia dapat satu surat, orang bagi dia surat, kalau tak silap daripada pembesar Rom ke apa, dia dapat surat supaya dia berpindah kat sana. Dalam Riyadhus Salihin tu ada dikisahkan hadis, so diceritakan kisah tu. Maka dia kata ini bahala yang paling besar lah, ini kerosakan yang paling besar, dia bakar surat tu, dia tak ikut. Maksudnya manusia sentiasa diuji. Dia boleh saja keluarlah, kalau dah di pulau sangat di Madinah, larilah keluar, orang dah ajak aku duduk tempat lebih baik. Tapi bagi orang yang beriman, ini adalah ujian Allah yang paling besar.
Padahal dulu dia pernah susah pun, dia kata itu tak susah mana, yang ini paling besar. Apabila diuji daripada dia di pulau cukup besar, bila dia offer untuk tinggalkan Madinah untuk duduk dengan orang kafir, itu lebih besar bagi orang Islam, seperti Ka'ab bin Malik. So mereka diuji. Dia orang ini sedang diuji dengan harta dia. Sebab apa? Dia rasa macam harta ni semua diri dia punya. Sedangkan orang yang kawan dia yang satu lagi yang beriman tu, yang baik tu, dia kata apa? Walaupun kau anggap harta dan keturunan tu, keturunan aku ini lebih sedikit. Sebab apa? Orang banggakan dua benda. Allah bangga dengan harta, Allah bangga dengan keturunan. Kita ada benda, orang yang ada anak ni cerita dia anak je. Cerita pasal kehebatan anak, cerita pasal apa, dah hafal juga kalau yang baik sikit, yang versi Islam sikit, cerita pasal dah hafal sampai Al-Baqarah lah, dah baca, dah hatam. Aku dah hatam lah 2-3 kali dah hatam lah. Kita duk banggakan benda-benda itu. Masih lagi boleh dengan benda-benda material, masih lagi benda-benda yang kita nampak. So bangga, manusia bangga dengan harta, manusia bangga dengan keturunan. Disitulah sebab apa Nabi sendiri dia tidak ada keturunan daripada yang hidup, daripada lelaki. Dia ada anak lelaki semua yang meninggal. So adalah orang Yahudi ke bawah orang Quraisy, mereka banggalah, mereka kata tengok Nabi keturunan pun tak ada. Tapi kenapa sebenarnya hikmah sebenar supaya Nabi tidak ada ni, sebab nak bagi tahu dia adalah Nabi yang terakhir. Sebab kalau ada anak lelaki hidup, kemungkinan akan dibantik sebagai Nabi. Sebab apa? Nabi Ibrahim kan ada anak Nabi-Nabi juga. Sulaiman pun anak Daud kan, Nabi Daud anak dia Sulaiman ke bapa ada Sulaiman kan, anak dia Sulaiman. So Nabi Daud kemudian anak dia Sulaiman, Nabi juga. Zakaria anak dia Yahya, Nabi juga. So kalau Nabi Muhammad SAW ada anak, kemungkinan untuk jadi Nabi ada. Dia tak ada diputuskanlah keturunan tu. Tak ada perbincangan. Tapi jadi orang je lah tengok Nabi keturunan pun tak ada. Sebab orang nilai, orang Arab dia nilai, kebanyakan lah manusia pun dia nilai keturunan itu tak nilai daripada perempuan, dia nilai daripada lelaki. So mereka anggap Nabi ini tidak ada keturunan. So Allah datangkan cerita ni untuk macam seolah wujud Nabi jugalah. So nak kata apa? Walaupun kamu anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. So fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatik. Maka semoga Tuhanku, kata dia ni, dia akan berikan kepada aku yang lebih baik. First dia doa, dia cakap kawan dia, semoga Allah, tak apalah kau kutuk aku, kau hina aku, tak apa, semoga Allah bagi aku yang lebih baik. Tapi yang menarik lepas tu apa dia kata? Wa yursila 'alaiha khairan min jannati, semoga Allah bagi aku kebun yang lebih baik daripada kebun kamu. Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama, dan dia akan kirimkan atasmu kebun petir daripada langit. Ini yang jadi masalah. Nanti dibincangkan ulama kan, dibincangkan, kita boleh terfikirlah, boleh ke kita doakan kemusnahan orang? So kalau kita lihat sini, yang datang apa lelaki ini dia mendoakan, yang datang dia bukan sebab dengki. Terkeluar perkataan itu atas dasar kasih sayang. Dia bukan rancang pun apa nak cakap, dia keluar daripada lubuk hati yang paling dalam. Sebab dia kesian kat kawan dia semakin musdah dia kerana ujian harta. So kadang-kadang kita tengok kan, kawan dia kita orang dia kawan, anak kita kawan dengan orang jahat, apa kita kata, kalau elok kawan dia ni tak ada pun tak apa. Kita terdetik tak? Mana kalau bahasa kasar, mati pun tak apa dia ni, merosakkan orang. Kita terdetik. Bukan kita sayang doang, tapi itu datang daripada lubuk hati kita sendiri. Kita rasa ada benda yang memusnahkan kawan kita ni. So kita harap dengan musnahnya benda ni, kawan kita ni akan balik. Itulah orang ni rasa. Bukan dia dengki. Dia tak dengki, dia rasa kesian. Dia rasa kesian kat sahabat dia, maka terkeluar dari perkataan dia seolah-olah dia minta kepada Allah, ya Allah, kau musnahkanlah apa yang menjadi penghalang dia ni untuk mendekatkan diri kepadamu. Dari segi fiqh, wallahu alam, saya bukan pakar dalam medan ni, adakah boleh ke tidak kita mendoakan macam tu. Tapi cuma kalau dari segi Al-Quran kita lihat, ini adalah perkara yang dia tak rancang untuk cakap. Dia jadi secara spontan. Sebab lihat, kawan aku ni makin teruk lah, sampai tak rasa macam nak ada kiamat dah. Sebenarnya dia kata apa, kau lupa ke yang Allah jadi kau daripada tanah?
Kau lupa ke Allah jadikan kau daripada air mani? Kau lupa ke? Seolah-olah maksudnya orang kawan dia ada knowledge lah. Katanya dia tak tanya begitu. Maksudnya dia ada knowledge tentang itu. Dan ada knowledge saja, ada ilmu saja tak cukup, sebab iblis ada ilmu. Ilmu, sebab tu kita minta ilmu bermanfaat. Kita doa supaya ilmu yang kita belajar tu, ilmu tu baik, dan dia juga mampu bermanfaat kepada kita. Ada ilmu saja tak cukup, sebab iblis pun berilmu. Jadi itu yang perlu kita jaga. So dia minta ke Allah, semoga Allah, bila dia minta supaya Allah bagi yang baik daripada harta, kemudian Allah datangkan kepadamu di atasnya tu petir daripada langit, maka jadikan fatus biha sa'idan zalaqa, dan jadikan kebunmu sebagai tanah yang licin lagi tandus. Ada seorang ulama katakan dia memang dia cakap pada depan kawan dia pun. Jadi maksudnya bila dia cakap kat kawan dia nak bagi kawan dia beringat lah. Seperti mana yang kisah Qabil dan Habil tu kan. Bila Qabil atau Habil tu nak bunuh dia kata apa, semoga Allah akan bagi kamu balasan yang buruk apa lebih kurang macam tu dia kata kan. Maksudnya seolah dia mendoakan buruk. Sebenarnya bukan dia mendoakan, dia nak bagi tahulah, kalau kau buat macam ni, kalau kau teruskan tindakan ni, inilah balasan dia. Seolah dia ni bagi tahu kawan dia, kalau kau buat macam ni, Allah boleh tak hapuskan kebun kau? Boleh. Apa yang kau banggakan ini sebenarnya boleh hilang begitu saja. Itu tujuan dia untuk psycho lah, kalau kawan dia nak beringat. Sebab ada orang dia tak makan nasihat. Sebab kita dah tengok dah sebelum ni dia start dengan nasihat. Jadi kalau kita tengok keadaan tu masih lagi berulang dalam bentuk sama, dia masih lagi merasakan dia harta tu akan kekal bagi dia, maka dia mula datang, kawan dia datang untuk ingatkan dalam bentuk provoke lah, kasar lah sikit. Sebab ada orang ni dia tak makan nasihat, tapi bila cakap benda-benda yang ni dia baru dia start berfikir. Itu dia punya ikhtiar dia untuk mengubah sahabat dia. Maka Allah kata apa? Jadi dia kata lagi, tak cukup dengan itu, dia kata au yusbiha ma'uha ghairan fala tastati alahu talaba. Ataupun dia kata apa, kalau kebun tu tak jadi licin, dia kata atau airnya jadi surut. Dia siap cakap sampai tu sekali kat kawan dia, atau airnya jadi surut ke dalam tanah, maka kamu takkan temukannya lagi. Kalau lah sahabat ni orang yang berfikir, maksudnya dia fahamlah bahawa kawan yang sedang cakap ni sedang serius lah. This is serious matter. Sebab dia telah mula mengakibatkan akidah. Dia telah mula merasakan bahawa apa yang dia dapat ni akan kekal, dan sampai kepada kiamat pun takkan datang, kerana cintanya pada harta itu telah mula meresapi dalam diri dia. Kemudian Allah makbul tak doa dia? Ya, Allah makbul. Allah kata wa uhi tabi samarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu dia membolak-balik kedua telapak tangannya tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu, sedangkan pohon-pohon anggurnya roboh. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. Maksudnya macam ya laitani ni macam mencela diri sendirilah. Celakalah aku, macam Allah habislah aku, habis harta aku hilang habis dah. Dia rasa macam menyesal lah. Jadi bagi untuk orang yang sangat merasa bangga dengan harta dia, kehilangan ni menjadi kehilangan yang sangat besar. Kalau untuk orang yang baik, untuk orang yang beriman, selalunya kalau diuji dia fahamlah, ni Allah nak uji aku dah ni. Allah dah bagi balasan. Dia boleh bertaubat kepada Allah SWT. Tapi nampak kepada ni seolah-olah dia macam dia rasa macam habis. Ada orang bila diuji macam ni, dia akan menyebabkan dia jauh lagi daripada Allah SWT. Tapi kita sendiri tak tahu apa kisah dia. Allah tak cerita sama ada lepas tu dia beriman ke tidak. Tapi Allah nak bagi tahu kita, jangan sampai satu benda tu terlambat lah, sampai kamu musnah. Sebab nak hidup balik, nak start balik, walaupun dah tahu apa, nak start balik all over again bukan benda senang kan. Bukan benda yang senang nak tanam balik apa semua, sedangkan benda dah hancur lebur. So Allah nak ajar kita, kalau nak beringat, sesat dahulu pendapatan kan, sesat kemudian pendapatan tambahan bukan. Sesat kemudian adalah kekal. Sesat kemudian tidak ada gunanya. Allah Akbar. So habis Allah sebut, Allah hilangkan, Allah pun menyebabkan musnah.
musnah. Menyebabkan apa? Menyebabkan dia jari tangan dia berbolak balik. Maksudnya macam tak tahulah, macam sedih sangat kat macam dia tak tahu. Tapi Allah cerita keadaan dia macam tak dapat nak describe. Saya pun tak tahu macam mana sebab dia tak boleh nak divisualkan. Tapi menunjukkan tindakan dia, Allah cerita menunjukkan betapa macam agaknya kalau kita macam orang merayu-rayu kalau kita tengok cerita hitam dia apa. Mungkin begitulah kan, membudak balikkan tangan dia. Dia menangis, dia meraung. Sebab orang Arab pun dia macam tu juga, dia ada meratap kan. Soal cerita ni seolah-olah dia meratap lah. Bolak balik macam tu atau dia pegang kepala kau. Wallah alam. Macam tu lah cerita dia, kisah dia. Malam betapa rasa kehilangan yang sangat besar sebab harta itu merupakan bagi dia adalah segala-galanya. Awal tadi dia kata takkan musnah. Di situ saja dah tunjuk ada tanda kebongkakan. Di situ saya dah tanda bahawa menunjukkan bahawa dia rasa macam wah, apa yang aku usahakan selama ni pasti takkan musnah. So dia telah syirikkan diri dia sendiri dengan Allah SWT. Tadi kalau kita lihat orang tadi dia guna, kawan itu guna perkataan, dia doa semoga air ni jadi surut. Sebab kita tahu air itu satu sumber yang paling, yang kata yang paling hebat lah untuk kita manusia. Kita semua manusia memerlukan air. Kalau kita tak makan berapa lama pun taklah terus kita mati. Kalau kita tidak ada air, kita boleh kehilangan air dan boleh membawa kepada kematian lah. Air itu sangat penting. Sebab tu orang kena denggi ke apa, dia kena minum air yang banyak kan. Ubat dia air ni, saya kena denggi dulu, minum air banyak, 3-4 botol saya minum. Saya dapat keluar tu hebat. Alhamdulillah. Nasib tak jadi macam ni. Hebat lah saya. Padahal sakit tu pun dia rasa hebat tu. Wah, teruk yang manusia. Sebenarnya semua tu datang rahmat daripada Allah. Sebab tu Allah ancam dalam surah Al-Mulk tu kan, dia kata kalau aku hilangkan air ni, maka siapa yang akan dapat? So air ni sumber, itu sumber yang paling hebat. Allah ancam manusia, wahai manusia, kamu yang sombong, sesombong-sombong ini yang nak tentang aku ni, kalau aku hilangkan air habis. Itu je. Allah tak perlu buat apa-apa, Allah hilangkan air je. Allah tak perlu nak hantar gempa bumi ke, Allah tak perlu nak hantar kilat daripada langit. Allah hilangkan air. Tunggu tengok berapa lama kita bertahan. Elektrik pun tak ada kan. Kata silap air pun elektrik pun dijandakan dengan ni kan. Habis. Kereta pun tak ada nak gerak kan. Jenis yang pakai air bateri pun habis tak ada. Siapa saya pakai bateri yang tak pakai ni. Tak ada. Sama je nanti akhirnya. So, air. Ini juga sebagai peringatan kepada orang-orang Arab Quraisy, kepada orang Arab musyrikin Mekah. Kalian yang tak ada apa-apa, dia pun nak tentang aku ke? Kan? Tempat dia orang bukan tempat yang ada air sangat. Bukan tempat yang subur sangat. Ini padang pasir kan, Mekah kan. Jadi adakah kamu rasa sebab kamu ada Zam-Zam ni, aku boleh hilang kan? Boleh hilang kan? Seperti mana aku buat kepada kebun-kebun ni. So Allah nak bagi tahu kepada orang-orang Arab ni juga, mereka juga tak percaya bahawa akan dikembalikan, bahawa Allah boleh musnahkan apa saja sekelip mata sahaja. Kan bila nak berlaku kemalangan apa, dia split second kan? Kita rasa hari ni kita punya, tiba-tiba kita hilang apa yang kita ada selama ni. Mana ayat 43 kata walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira, dan tidak ada lagi baginya satu golongan pun yang dapat menolongnya selain daripada Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya. Seolah-olah Allah nak bagi tahu kalau dia lepas diuji dengan perkara ni, dia masih lagi tak bertaubat apa, dia masih hidup dalam penyesalan ke apa. Kalau ada orang dia boleh jadi gila lah dengan keadaan yang teruk, kehilangan yang teruk macam ni, maka akhirnya nanti di akhirat akan dapat balasan yang lebih dahsyat daripada itu. Tapi kalau dia berfikir dengan cara waras, kalau Allah yang tu setelah diuji dia bertaubat, maka tak ada masalah, boleh saja dia usaha dengan benda yang baru. Ramai aja ada orang yang bankrupt, dia mendekatkan diri kepada Allah, lepas tu dia buka restoran yang kecil-kecil, lebih bahagia daripada memiliki syarikat yang besar terdahulu. Banyak je cerita-cerita kita dengar. Dia lebih bahagia, dia kata, daripada dia memiliki syarikat-syarikat yang besar. Ada orang diuji dengan muflis, kemudian dia bangkit balik, dia buka niaga kecil-kecil, dia rasa lagi senang. Tak perlu nak fikir yang pening-pening sangat. Dan berbanding dengan syarikat-syarikat besar, ada orang bangkit daripada kegagalan dia, seperti mana Nabi Adam, dia bangkit daripada kesilapan dia, terus dia berdoa, terus dia minta ampun kepada Allah Taala, dia tak berlari dari rahmat Allah. Sebab tu Allah dalam Quran kata apa? Berlarilah kamu ke arah Allah SWT. Lari.
Maksudnya apa? Bersegeralah. Sebab manusia sifat dia bila buat salah, bila dihukum oleh Allah SWT, apa saja dia ada hasrat untuk melarikan diri. Mesti. Jadi Allah guna perkataan, berlarilah kamu ke arah Allah. Kamu nak lari? Okey, ada rasa lari? Tak apa, lari kat aku. Aku enggak balik. Dia macam budak-budak kecil lah. Macam anak saya 3 tahun, 2 tahun macam tu. Dia kalau buat salah, dia pecah barang ke apa, dia buat salah, dia tahu dia salah, dia tahu saya nak marah. Dia tak ada pergi nyorok bilik. Itu remaja kan. Remaja dia dah mula tengok Hindustan ke apa, dia belajar daripada movie apa. Tapi kalau budak-budak fitrah dia akan dia lari kat kita lah. Dia tahu lah, bapak ni dah ni nak marah aku ni sekejap lagi. Sebelum dia marah, so kita gunakan orang kata apa, senjata kita. Oh, sedih cubit sikit je tu kan, betul nangis. Peluk-peluk sikit. Okey, jadilah. Itulah kita dengan Allah SWT. Maksud bila buat salah, jangan lari daripada Allah. Yang nak hukum kita nanti Allah. Yang nak ampunkan kita pun Allah. So lari kat dia lah. Pergi ada buat salah kan, pergi kat dia. Orang kata itulah tempat kita nak bergantung harap. Sebab tu Allah kata tadi, berlarilah ke arah. Dalam ayat lain Allah kata berlarilah ke arah Allah. So bila kita diuji, bila kita rasa kita dihukum apa, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang lepas kembali kepada bentuk yang baru. Tapi kalau di sini seolah-olah nampak seperti macam orang ni menyesal dengan sesaran yang sangat. Sampai seolah macam gerakkan tangan, seolah-olah merasakan dunia itu telah habis dah bagi dia. Okey. Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun. Mana tadi? Sampai mana? Ayat 42 43 Walam takul lahu fi'atun yang surunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Dan tidak pernah dan tidak ada lagi baginya satu golongan pun yang dapat menolong selain daripada Allah, dan dia pun tak akan dapat membela diri, terutama di akhirat. Kalau kekal dalam kekufuran, tak ada siapa pun besok yang boleh bagi syafaat. Walaupun Nabi Muhammad boleh bagi syafaat, semua pun dengan endorse dengan izin Allah SWT. Allah kata bolehlah. Kalau Allah kata tak boleh, tak bolehlah. Semua pun dengan kekuasaan Allah SWT. Semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga. Hunalikal walayatu lillahil haqq huwa khairun sawaban wa khairun uqba. Dan di sana pertolongan itu hanya daripada Allah yang Maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan dialah pemberi balasan yang terbaik. So nak dibandingkan dengan apa saja, nak dibandingkan kita tadi rasa kita kuat, kita ada wang di sisi kita, orang duduk di sisi kita kalau kita ada harta saja. Tadi dia kata pengikut dia ramai. Dia ingat kalau agak-agak lepas ada kebun dia tu, lepas kebun dia musnah, ada pengikut lagi? Tak ada. Orang duduk kita ni sebab apa? Sebab orang ikut orang ni sebab orang tu ada kepentingan. Kalau dia ada apa-apa, saya suka-suka. Saya sendiri pun takkan pergi duduk dengan orang homeless, suka-suka duduk situ. Melainkan kalau kita memang baik, kita bagi orang makan. Tak ada orang suka buat benda itu. Maksudnya nanti bukan salah kebun dia hilang, harta dia pun hilang. Anak-anak, boleh tak anak-anak lagi kan? Boleh. Mungkin tadi dia tengok ayah aku kaya, boleh tak anak-anak tinggalkan dia? Boleh. Kalau dia tak didik anak dia dengan baik, kita pun tahu nampak seolah-olah dia sendiri orang yang sayang kepada harta. Boleh tak hari ni ayah harta pun hilang, anak-anak pun lah lari? Boleh. Semua tu boleh berlaku. Dia boleh hilang semua tu sekelip mata. Datang dalam bentuk orang kata package lah. Dia hilang semuanya sekali. So di sana pertolongan itu hanya daripada Allah yang benar. Dialah pemberi pahala yang terbaik dan pemberi balasan yang terbaik. So apa yang kita buat sebenarnya bukanlah kita nak mengharapkan yang di dunia saja. Kita harap di dunia ni kita dapat, kita mesti harapkan ada keberkatan. Berkat datang daripada siapa? Berkat datang daripada saya. Tidak, berkat datang daripada Allah. Dia tak datang daripada ustaz, dia tak datang daripada siapa pun, dia tak datang daripada orang soleh. Barakah itu datang daripada Allah. Apa maksud barakah? Bila kita dapat satu benda, walaupun benda sedikit, benda tu cukup. Orang zaman dulu macam tu. Kita cerita tengok sikit je, tapi cukup. Kadang-kadang dia ajak jiran dia makan lagi. Mana datang duit ni? Ni ada main saham ke senyap-senyap ni? Main kutu ke? Main kutu kan? Tapi ada, cukup. Anak-anak ramai sampai ke universiti semua menjadi semua. Padahal dulu perasaannya tak sebanyak macam ni.
Peluang tak sebanyak macam zaman ni, tapi menjadi. Sebab apa? Ada barakah. Kita ada harta, Allah bagi keberkatan. Kita ada anak-anak, Allah bagi keberkatan pada anak-anak. Mungkin anak-anak tak pandai belajar apa semua, sebab sibuk pun, tapi dia ada benda lain dia boleh jaga. Kadang-kadang kita kata, oh anak aku ni tak kahwin-kahwin, tapi dia lupa yang tak kahwin tu yang jaga dia. Orang selalu, apalah kau ni tu, orang lain semua dah menikah. Dia lupa saat lagi menikah tinggal kau seorang-seorang. Yang itu dia lupa. Sebab kita melihat daripada kacamata manusia. Sebab kita tak lihat daripada kaca apa yang Allah bagi sebenarnya, itu yang terbaik untuk kita. Ketika itulah yang terbaik untuk kita. So akhirnya sebelum kita lihat sebentar ni. Ayat 45 ni kita masuk sikit. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. Dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan daripada langit sehingga menyuburkan tumbuhan di bumi, kemudian tumbuhan itu menjadi kering dan mudah diterbangkan angin. So bagi Allah dunia ini tidak ada nilai. Macam mana hadis itu tak ingat, lebih kurang bunyi dia. Apa kalau dunia ni di sisi Allah ibarat kita masukkan jari kita dalam air dalam lautan. Ya, dalam lautan tu bila kita keluar kan ya, kita ada titik-titik, itulah dunia saja di sisi Allah. Maksudnya apa? Tidak ada nilai langsung. Sebab tu orang nak Allah bagi. Orang kafir nak bagi kekayaan, bagi bagi. Sebab bagi Allah tak ada nilai. Tak ada nilai walaupun sebelah sayap lalat ataupun sayap nyamuk, tak ada nilai. Not even sebelah lalat pun tak ada nilai di sisi Allah. So kalau nak ambil lah, Allah bagi. Sebab apa? Hidup dunia ni ibarat air hujan saja yang turun langit, dia suburkan tumbuh-tumbuh, kemudian tumbuh-tumbuhan tu akhirnya mati bila dia terbangkan, bila kemudian dia hilang, dikering, diterbangkan oleh angin. Habis begitu saja. Kehidupan, maksud nak bagi tahu kehidupan ni sementara sahajalah. Dia tak kekal selama-lamanya. Dan last sekali, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan adalah Allah terhadap setiap sesuatu itu maha berkuasa. Apa sahaja untuk diri kita, pada diri kita, pada haiwan, pada bumi, pada langit, pada planet-planet, semuanya Allah aturkan dengan kekuasaan dia dan kebijaksanaan dia. Wallah alam, kita lihat sebentar saja. Rasanya tak lama kot kali ni. 5 minit macam tu. Siapa nak minum air kejap ke, nak pergi ke tandas sebentar? Saya pun nak minum air kejap. Dan kita sambung balik insya-Allah. Ada soalan tak? Oh sorry, terkejut. Alright, tak ada, tak apa kita ni.